Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arzim bin Johari. Nombor matrik saya 048432. Kumpulan kami akan membentangkan tentang haji dengan umrah. Yang pertama, pendahuluan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana telah memudahkan urusan kami dalam menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Seterusnya, rukun haji dan umrah. Rukun haji yang saya buat ialah tahlul dengan tertib. Tahlul ni maksud tahlul ni dibebaskan dari seseorang daripada pantang ihram selepas menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tahlul haji ni ada dua, iaitu tahlul awal adalah bercukur atau bergunting selepas melontar jamrah kubra. Yang kedua, tahlul sani. Tahlul sani ni adalah selepas mengerjakan tawaf dan sa'i rukun atau selepas tawaf rukun bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad atau qiran. Sekiranya ia telah melakukan sa'i haji selepas tawaf qudum dahulu. Yang kedua, tertib. Yang terakhir, tertib. Tertib ni ialah melakukan rukun-rukun haji mengikut turutan bergantung kepada jenis-jenis haji. Jenis-jenis haji ni dia ada 3 cara. Yang pertama, tamatuk. Jika seseorang itu melakukan bergunting atau bercukur terlebih dahulu, perlulah melakukan wukuf dahulu sebelum melakukan tawaf haji dan sa'i haji. Jika melakukan haji qiran atau ifrad, dia perlu bercukur atau bergunting dahulu selepas melakukan wukuf atau sebelum melakukan tawaf haji. Yang seterusnya, rukun umrah. Rukun umrah ni ada 5. Yang pertama, niat. Niat ini adalah berniat di miqat, mengikut kawasan-kawasan tertentu di luar. Niat ihram ni sebelum seseorang itu berniat ihram sama ada untuk mengerjakan haji atau umrah di miqat makan ni. Yakni maka hendaklah terlebih dahulu seorang itu memakai ihram. Siapa yang telah berihram dan berniat demikian maka haramlah baginya melakukan beberapa perkara yang dia haramkan sebelumnya. Yang kedua, tawaf. Tawaf ni bermaksud dari segi syarak mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan mengikut peraturan yang ditetapkan. Yang ketiga, sa'i. Sa'i ni ialah berjalan ulang-alik atau berlari di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali pusingan secara ulang-alik. Yang keempat ni, tahallul. Tahallul ni macam tadi yang saya cakap tadi, bergunting atau bercukur rambut ialah menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai. Yang lebih afdalnya dicukur habis bagi lelaki, dan bagi wanita hanya bergunting saja. Yang kelima, tertib. Tertib ni ialah rukun-rukun umrah yang dikerjakan mengikut turutan dan tidak boleh didahului rukun sebelum rukun-rukun yang pertama atau yang kedua. Ya, contohnya didahului berniat ihram daripada rukun-rukun yang lain. Yang kedua, didahului wukuf daripada tawaf ifadah. Yang ketiga, didahului tawaf daripada sa'i. Dia mengikut rukun-rukun turutan rukun-rukun umrah itu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Amidin, nombor matrik 048673. Saya akan membentangkan tentang tajuk wajib haji dan umrah. Okey, wajib haji ni ada 5. Yang pertama ialah berihram daripada miqat. Maknanya sudah memakaikan ihram dekat miqat tu. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina beberapa malam tasyrik, iaitu duduk seketika bermalam di Mina beberapa malam tasyrik. Okay, yang ketiga, melontar jamrah sebanyak 3 kali, iaitu ada satu perbuatan membaling batu dekat satu tempat tu, 3 tempat semuanya. Okay, yang kelima ialah meninggalkan segala perbuatan yang haram ketika berihram. Perbuatan yang haram ni ialah
dia ada banyak tapi saya sebut yang ni beberapa je. Yang pertama ialah memburu, berjima, memotong kuku dan berkahwin. Tapi ada banyak lagi, saya sebutkan beberapa je. Memburu ni memburu haiwan-haiwan dekat kawasan tanah haram tu lah. Apa-apa je lah, memburu kijang ke apa tu semua tak boleh. Berjima suami isteri tak boleh. Memotong kuku pun tak boleh. Lepas tu berkahwin, nak akad nikah ke, jumpa orang Arab sana tiba rasa nak kahwin ke, tak boleh juga. Okay. Yang kedua ialah wajib umrah. Wajib umrah ni dua je, iaitu berihram pada miqat, dan yang kedua ialah meninggalkan segala perbuatan yang haram ketika berihram. Sama je macam wajib haji tu. Perbuatan yang haram dia tu sama je dengan perbuatan haram wajib haji. Maknanya tak boleh juga nak memburu, berjimat, potong kuku, berkahwin, apa semua tak boleh. Tapi ada lagi, saya sebutkan 4 je sebab saya nak pas kepada kawan saya pula lepas ni. Okay, sekian. Terima kasih. Saya serahkan kepada sahabat saya, Aidil Zikri. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aidil Zikri bin Zabri, nombor metrik 048187. Saya akan menerangkan tentang bab pada ihram, iaitu yang pertama menyatakan ihram haji dan umrah. Secara ringkasnya, ia membawa makna apabila seseorang itu mula berniat haji atau umrah, maka dia telah masuk ke dalam sepadan mengharamkan diri daripada melakukan perkara-perkara tertentu dari saat mula ia berniat sehinggalah ia bertahallul. Berniat ihram juga bermaksud telah meletakkan tekad di dalam hati untuk masuk melakukan pelaksanaan ibadah haji dan atau umrah dengan segala syarat dan rukunnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Yang kedua, dibolehkan untuk dilakukan haji dan umrah atas salah satu daripadanya, iaitu haji dan umrah dia membawa maksud haji qiran, iaitu berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji dengan mengerjakan amalan-amalan haji sahaja. Dia yang tu cara pertama. Yang kedua, berniat mengerjakan umrah sahaja tetapi sebelum tawaf jemaah haji berniat mengerjakan haji. Ataupun salah satu daripadanya tu ada 2 haji lagi, iaitu haji tamattu' dan haji ifrad. Haji tamattu' ni kerjakan umrah dulu dalam bulan-bulan haji, kemudian baru kerjakan haji. Haji ifrad pula kerjakan haji terlebih dahulu, kemudian baru disusuli dengan mengerjakan umrah. Yang ketiga pula, berniat ihram haji dan umrah di tanah haram atau di kediaman masing-masing. Ni waktu yang paling sesuai untuk berniat ihram adalah apabila kita memakai lengkap pakaian ihram dan kita berada di kediaman masing-masing, ataupun seperti jemaah haji Malaysia akan berada di hotel, mereka akan berniat di situ, ataupun orang yang Arab yang memang berada di sana, mereka akan berniat di kediaman mereka masing-masing. Yang keempat pula, meninggalkan pantang larang ihram haji dan umrah, macam yang kawan saya sebut tadi, Muhammad Isyad tadi. Dia kata yang tak boleh potong kuku, tak boleh berkahwin, tak boleh bersetubuh, tak boleh memburu, tak boleh merosakkan tumbuh-tumbuhan. Dia ada banyak lagi sebenarnya. Seperti bagi lelaki dan perempuan tak boleh tutup kepala, tak boleh bagi lelaki tak boleh tutup kepala, bagi perempuan tidak boleh menutup muka. Pakai sarung tangan, pakai bau-bauan, menanggalkan rambut ataupun bulu. Macam tadi kahwin pakai minyak di kepala, berwangi-wangian alam sekitar, tak boleh merosakkan tumbuh-tumbuhan, tak boleh sengaja mematahkan ataupun memburu binatang, sengaja membunuh binatang. Yang kelima pula, melakukan sunat-sunat pada ihram. Sunat-sunat pada ihram banyak perkara sunat yang boleh dilakukan yang mendapat pahala. Antaranya mandi sunat ihram, solat sunat ihram dan sebagainya, perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala apabila kita melakukan ibadah tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan sambung bab niat haji dan umrah. Lepas tu sedikit sunat-sunat ihram. Okey. Pertama, niat haji, nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillah. Lepas tu kalau umrah pun lebih kurang macam tu, nawaitul umrah wa ahramtu bihi lillah. Tapi yang saya kepilkan di sini, yang saya tunjuk di sini ialah untuk niat haji dan umrah badal. Apa tu umrah haji badal? Maksudnya ada orang
menggantikan sama ada melakukan secara upah ataupun dia buat untuk mayah dia lah. Haji badal ni dia ada beberapa syarat, antaranya orang yang kita nak badalkan tu dah mati ataupun sakit yang tak boleh buat haji dah. Yang lain yang melakukan haji tu sama lah. Hukum dia macam yang kawan-kawan saya terangkan tadi. Niat dia lain sikit. Kalau haji, niat dia nawaitul haji anil fulan wa haramtu bihi anhu ataupun anha. Maksudnya sahaja aku menunaikan haji si fulan dan aku berihram kerana Allah Ta'ala ke atasnya. Maksudnya sebenarnya orang yang melakukan tu berihram kepada orang yang dibadalkan tu lah. Sama dengan niat umrah, badal umrah iaitu nawaitul umrah an fulan wa ahramtu bihi anha ataupun anhu. Okey, itu saja. Next, saya akan masuk sedikit daripada sunat ihram. Yang pertama, sunat kepada yang mengerjakan haji tersebut untuk bertalbiah. Talbiah ni yang lafaz labbaik Allahumma labbaik sampai habis sepanjang perjalanan pergi dan pulang ke Mekah. Lepas tu yang kedua pula, sunat membaca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ni pun antara perjalanan tu banyak-banyakkan baca doa ni. Lepas tu yang ketiga, sunat juga bagi orang yang hendak berihram mandi sunat ihram dan memakai wangian. Ni sebelum memulakan haji tu, sunat kepada orang yang nak berihram ni mandi sunat ihram dulu. Lepas tu pakai wangi-wangian sebab time dah ihram haram pakai wangian kan. Tu sebelum tu pakai wangi-wangian. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asif Haziq bin Khairul Nizam. Nombor matrik 048769. Seterusnya kita pergi kepada sunat ihram. Seterusnya sunat memakai 2 kain ihram putih dan solat sunat ihram 2 rakaat. Dah lepas kita mandi dan berwangi-wangian, kita kena pakai baju. Jadi untuk orang yang berihram ni, kita kena pakai kain ihram putih. Sunat. Kalau nak pakai warna lain pun boleh, tapi sunatnya pakai kain putih. Seterusnya sunat masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah. Sunat masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah dengan menggunakan jalan yang tinggi, iaitu jalan Ma'la pada awal pagi walaupun bukan laluannya. Seterusnya dah siap-siap semua, dah solat sunat ihram. Lepas tu kita masuk ke Mekah. Sunatnya sebelum sebelum wukuf di Arafah tu kita dah sampai ke Mekah. Seterusnya sunat tawaf kudum bagi orang tertentu saja, iaitu orang yang mengerjakan haji yang masuk ke Mekah dahulu sebelum wukuf atau selepas wukuf dan sebelum masuk setengah malam hari raya Aidil Adha. Dan yang ini pula, sunat tawaf kudum ni hanya orang yang tertentu je untuk mengerjakannya. Dan yang terakhir, maka tidak perlu tawaf kudum kepada orang yang masuk ke Mekah selepas wukuf dan selepas masuk setengah malam hari raya Aidil Adha, serta orang yang mengerjakan umrah kerana waktu tawaf wajib termasuk atas kedua-duanya. Jadi itu saja sunat ihram. Kembali kepada saya, 10 hukum fiqh berdasarkan teks ini. Saya ambil 2 saja. Yang pertama, niat adalah rukun umrah. Kata pengarang, niat adalah mendahului rukun-rukun umrah yang lain. Yakni niat ni mengikut rukun-rukun umrah yang tadiah yang kita perlu ikut yang kita buat umrah tu lah. Yang kedua, bercukur adalah rukun umrah. Kata pengarang, jika tidak melakukan bercukur maka tidak sempurna hajinya. Maknanya kalau selagi seseorang itu tidak bercukur, lagi itulah dia duduk dalam pantang larang ihram. Maknanya
Tak boleh melakukan perkara-perkara yang wah, perkara-perkara yang dilarang selagi dia tak cukup. Ya, sekian daripada saya. Seterusnya saya akan ambil hukum fiqh yang ketiga dan empat. Hukum yang ketiga ialah kata pengarang dalam kitabnya, hukum bagi orang yang meninggalkan salah satu daripada wajib haji dan umrah ialah wajib membayar dam, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Maknanya kalau dia tertinggal salah satu hukum wajib haji ataupun wajib umrah, dia wajib bayar dam, sama ada hukum-hukum wajib haji itu dia saja tinggal ataupun dia tak sengaja. Tapi dia tetap sah, tapi dia kena bayar dam lah. Lepas tu yang keempat ialah wajib niat haji atau umrah ketika menunaikan ibadah tersebut. Maknanya apa pun kita buat ibadah kan, kalau kita mazhab Syafi'i kita wajib kena niat. Kata pengarang lagi, afdalnya diwajibkan niat haji atau umrah. Pengarang pun mengatakan bahawa sebelum kita memulakan ibadah-ibadah tu, umrah ataupun haji, kita kena niat dahulu. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Okey, saya akan ambil yang kelima dan yang keenam, iaitu harus menunaikan haji dan umrah di masa yang sama, melakukan urusan lain. Maknanya bolehlah melakukan urusan lain masa mengerjakan haji dan umrah tu. Kata pengarang harus baginya ihram seperti ihram si Zaid. Ihram harus si Zaid itu dia nak memberi contoh bahawa si Zaid ni dia dalam masa yang sama dalam haji dan ihram dia boleh melakukan urusan lain, tapi urusan yang tidak melalaikan, urusan yang mendatangkan manfaat, urusan yang tidak menjadikan haji atau umrah dia tu jauh, menjadikan haji dan umrah dia tidak diterima. Yang keenam, mengucapkan talbiyah adalah sunat. Sebab kata pengarang, dan sunat mengucapkan talbiyah kemudian daripada keduanya 3 kali berturut-turut. Maka maksud dia kat sini, sunat bertalbiyah dalam ihram tu, sunat bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik sampai akhir sebanyak 3 kali, dan boleh juga ditambah-tambah lagi, Allah alam. InsyaAllah saya akan sambung dua seterusnya. Okey, hukum seterusnya sunat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata pengarang, kemudian mengucap selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya. Maksud pengarang di sini kita kena banyakkan selawat ke atas Nabi semasa menunaikan haji dan umrah ni lah. Okey. Yang seterusnya sunat memakai 2 kain ihram putih dan solat sunat ihram. Kata pengarang, sunat memakai 2 kain ihram putih dan selawat dan solat sunat ihram 2 rakaat. Ni patutnya sebelum kita mulakan haji tu, kita dah mandi apa semua tu, sunat memakai 2 kain putih. Sebab kata saudara saya Asif tadi, boleh pakai color lain, tapi sunatnya memakai kain putih dan solat sunat ihram 2 rakaat. 2 rakaat. Okey, itu saja. Seterusnya yang ke-9, sunat masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah. Kata pengarang, sunat ia masuk ke Mekah dahulu. Sunat ia masuk ke Mekah dahulu sebelum wukuf di Arafah. Daripada wukuf di Arafah. Dan yang ke-10, sunat tawaf qudum. Kata pengarang, sunat tawaf qudum bagi orang tertentu saja. Jadi itu saja daripada kami. Harap boleh faham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.